Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan wa salaman daiman ya karim. Yang kita kasihi kepada fungsi dan jawatan kuasa surau Jumaat, khususnya pegawai yang bertugas, imam, bilal dan sebagainya. Untuk masjid dan surau ni kita kena ramaikan petugas-petugas sukarela. Sebab dia banyak keperluan yang diperlukan oleh maknanya jawatan kuasa dan juga diperlukan oleh maknanya ahli qaryah. Kena ramai di kalangan kita yang kata ringan untuk membantu jawatan kuasa di mana-mana saja ataupun apa-apa program saja. Di samping membantu juga kita sebagai peserta dalam setiap program masjid kita. Jadi kita tak boleh nak harap orang lain lah. Kerana kita sebagai ahli qaryah, kita lah yang sebagai orang yang akan bersama-sama dengan program-program surau kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala selesai kita sembahyang subuh berjemaah, dan lepas ni kita ada macam kelas ke kuliah ke ataupun sebagainya. Kita teruskan lagi, dan selepas pada ini pun kita mungkin banyak program-program lagi, program duhanya sebagainya, sampailah kita sembahyang zuhur pula. Lepas zuhur pun banyak program lagi sehingga asar, sembahyang asar, lepas tu maghrib, isyak. Jadi sampai tidur, bangun tidur balik kan. Tapi antara pahala yang besar, kalau kita boleh bagi komitmen, memang pun kita dah bagi dah, iaitu barang siapa yang sembahyang isyak berjemaah, dia seperti ianya mendapat pahala separuh malam. Kita dah tidur dah, bahawa isyak dah tidur kan, ataupun ada hal lain. Tapi Allah ni murah mengganjari kita seperti kita beribadah. Maksud beribadah tu sembahyang sunat, zikir, baca Quran, sebagainya. Tak termasuk yang fardu lah, yang sunat-sunat. Tapi separuh malam dah banyak dah kan, sampai pukul 12. Tapi barang siapa yang menunaikan subuh berjamaah, seperti ia melakukan ibadah sepanjang-panjang malam. Tak tidur je. Tak tidur. Kita dah tidur semua sekali macam-macam. Tapi alhamdulillah, itulah kemurahannya Allah bagi orang yang mengambil kesempatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Taala. Jadi begitu tawaran besar Allah. Jadi maknanya alhamdulillah ada orang yang menyambut tawaran tersebut. Tapi kena usaha juga, ramai lagi yang belum menyambut. Sebenarnya bukan belum apa, mungkin banyak hal lain yang sepatutnya. Itulah Allah letakkan sembahyang subuh ni sangat cantik, tidak panjang, 2 rakaat saja. Jadi bagi yang nak cepat, nak pergi pejabat ke, satu hari ni tak ada pejabat lah kan, cuti. Tapi kalau hari lain pun mana sempat lah kita nak berjemaah. Sebab itulah orang yang berusaha untuk solat subuh berjemaah ni sangat besar, dia punya ganjaran besar. Sekarang pun dah ada banyak masjid dah popularkan untuk maknanya sembahyang subuh berjemaah. Macam-macam program dia buat untuk dapat ahli qaryah sembahyang subuh berjemaah. Ramai lagi kan. Ada masjid beribu-ribu sembahyang subuh dia punya ukurannya. Kalau subuh itu maknanya sama dengan jemaat, itulah itu ukuran paling kurang.
Kalau subuh tu belum sampai, kalau Jumaat tu penuh masjid, melempah masjid, subuh macam tu juga. Penuh masjid ataupun melempah. Itu dia. Yang kita tahu sekarang ni yang disebut-sebut yang di masjid apa Temeloh, di masjid Temeloh. Ramai orang pergi ziarah dia macam mana. Jadi jawatan kuasa dia kata beritahu macam-macam program yang dia buat dulu lah, belum pada ni. Sekarang ni tak payah buat program lah. Orang lain buat program di situ. Dulu nak datang masjid, nak suruh datang masak makanan kan, bakar kambing. Nak suruh datang semayang. Sekarang tak payah masjid buat dah. Orang lain pergi bakar kambing di masjid, datang ramai-ramai kan. Jadi macam dah berubah. Mula-mula mungkin pergi susah lah kan? Tapi begitulah. Masjid saya pun sama juga. Kita dah buat dulu. Tapi alhamdulillah makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dalam suasana yang akan lebih baik lagi lah daripada yang lepas. Ini bergantung juga kepada program masjid, program jawatan kuasa, bagaimana program-program itu boleh menarik ahli qaryah untuk sama-sama menunaikan ibadah solat di masjid dan juga ibadah-ibadah yang lain. Sidang jemaah sekalian, kita sekarang berada di bulan Rajab, Rajab, Sa'ban, Ramadan, bulan haram, bulan-bulan antara bulan Rajab saja bulan haram, maknanya bulan haram. Tapi bulan haram kemudian diikuti bulan Sa'ban, kemudian diikuti bulan Ramadan, betul-betul lah. Jadi itulah kita imam-imam pun baca doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'ban. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami dalam bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan panjangkan umur kami, wa balighna Ramadan, panjang umur kami supaya kami sampai boleh berada dalam bulan Ramadan nanti. Itu kena doa ni. Sebab kita tak tahu, ramai ada orang yang meninggal kan. Semalam ada, hari ni mungkin ada, malam tadi ada, seminggu lepas ada, bulan lepas ada. Tak sempat Ramadan tu. Jadi kalau kita doa, insya-Allah kita panjang umur, wa balighna Ramadan, panjang umur boleh masuk dalam bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni hebat je. Sebab itulah ulama meletakkan bariklana, keberkatan bagi kita sepanjang bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kenapa? Karena apa yang kita nak buat dalam bulan Ramadan nanti, kita dah mula buat dalam bulan Rajab dan teruskan lagi dalam bulan Sa'ban, dan betul-betul kita buat dalam bulan Ramadan. Seperti puasa, sembahyang fardu berjamaah, sembahyang sunat, bacaan Quran, zikir, sedekah, zakat, menolong, khidmat, belajar, mengajar. Itulah. Kerana kita dah mula dah bulan Rajab ni, dan kita akan teruskan dalam bulan Sa'ban, dan kita akan betul-betul lakukan khatam Qurannya, bacaan Qurannya dalam bulan Ramadan nanti. Jadi kita dah mula, kena dah mula sebelum ni lagi, tapi betul-betul kita lebih bersungguh lagi dalam bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan tak lama dah. Tinggal tak sampai 60 hari je. Tinggal sikit lagi dah, insya-Allah. Jadi sidang jemaah sekalian, insya-Allah kita sambung surah kita pada pagi ini, insya-Allah. Itu surah Abasa. Surah Abasa. Surah Abasa ni termasuk dalam juzuk yang ke-30 atau juzuk Ammah. Jadi yang minggu lepas kita telah pergi pada yang bulan lepas dulu, At-Takwir tentang kejadian. Sebenarnya dalam surah-surah yang pendek ni, bukan surah pendek, surah-surah maknanya juzuk 30 ni banyak membicarakan tentang kehidupan kita, tentang dunia kita dan tentang akhirat kita. Banyak tentang akhirat. Baiklah, kita tengok surah ni, surah Abasa ni, satu surah yang panjang juga, ada satu muka. Dia mempunyai surah yang ke-80 mempunyai 42 ayat. 42 tu panjang.
Mungkin kita bagi separuh dulu untuk bulan ini dan separuh lagi bulan depan nanti insyaAllah. Dan dalam surah ini banyak perkara yang disebut oleh Allah SWT menjadi peringatan bagi kita semua. Jadi untuk mendapat pahala, kita mulai dengan bacaan dulu. Dia pendek-pendek ya, senang. Pendek-pendek, tapi kena terus kita memperkayakan tentang bacaan Quran kita. Nanti Ramadan nak laju nanti. Macam mana nak khatam, mana satu kali tu paling penting. Tapi ada orang yang khatam 2 kali, 3 kali, 5 kali. Ulama dulu yang kira lah kan. Sekali satu hari. Kita tak dapat lah. Tapi maknanya biarlah kita bersedia dengan bacaan yang betul untuk menghadapi bulan Ramadan nanti, supaya bacaan kita di bulan Ramadan, bulan turunnya Quran, maknanya Lailatul Qadar, yang dengan bacaan yang lebih sempurna lagi daripada satu masa ke satu masa. Sebab itulah Nabi kata orang yang baiknya, orang yang terbaiknya orang yang sentiasa belajar Quran dan mengajarkannya. Sentiasa. Mana orang kata dah khatam dah, habis dah selesai dah, tutup Quran, dah, nanti tunggu Ramadan baru baca. Tak, kita sentiasa membaca Quran. Jadi insyaAllah surah Abasa, tuan-tuan ada Quran, tengok Quran ataupun tengok di handphone ke mana-mana, boleh kita baca sama. Tengok, walaupun orang hafal pun kadang-kadang dia lebih baik tengok pada masa untuk mendapatkan pahala. Matanya melihat, maknanya akalnya, pemikirannya, maknanya menghayati apa yang kita baca. Mungkin saya baca separuh ayat 22 kot. Lebih kurang gitulah, 22, 42, 22 eloklah dalam 20 ayat ni. InsyaAllah kita saya baca perlahan sikit, tuan-tuan boleh ikutlah pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi'aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah
min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa'aqbara thumma idza syaa'a ansyara. Shadaqallahul azim. Jadi mungkin daripada ayat 1 sampai ayat 22 dulu, insya-Allah. Ayat 23 tu sampai akhir mungkin kesempatan akan datang, insya-Allah. Jadi surah Abasa ni satu surah yang Allah khususkan pada Nabi. Asalnya peristiwa awalnya pada Nabi khusus dan kepada kita semualah, sebagai mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku pada Nabi. Juga ulama menyimpulkan bahawa Quran ni daripada Allah, bukan daripada Nabi. Sebab ayat ini atau surah ini menegur direct kepada Nabi, tegur macam perbuatan silap Nabi ya. Nabi pun silap juga. Tapi dia tidak melibatkan tidak melibatkan yang besar lah, tidak melibatkan yang besar. Kesilapan mana Nabi sentiasa diturunkan wahyu dan Nabi sentiasa dikawal oleh Allah, kesilapannya dia tegur terus. Kalau Quran ni daripada Nabi, mesti Nabi jaga. Kenapa dia nak tegur dia sendiri kan? Sebab tu ulama mengambil pengajaran daripada ini, Quran daripada Allah, sebab maknanya Allah menegur Nabi kita, perbuatan Nabi kita, walaupun maknanya pada masa itu tak ada hukum hakam lagi yang turun kan, disebut pada Nabi. Jadi Nabi ditegur tentang sikap Nabi dalam urusan dakwah, bukan dalam urusan yang fardu semayang ke puasa, tak. Dalam urusan dakwah tu fardu juga, tapi mana dia umum sikit. Dia tidak ada rukun syarat seperti sembahyang mesti macam tak. Tapi mungkin pendekatan yang Nabi gunakan pada masa itu pendekatan dakwah. Jadi dia mendekati pembesar-pembesar Quraisy dan mengenepikan sedikit orang yang telah beriman. Tapi bila ditegur, lalu Nabi mengambil tindakan, maknanya pendekatan yang dibuat selepas pada itu ialah mana orang yang beriman diutamakan, orang yang belum beriman didakwahkan. Begitu. Mana bukan ditinggal, bukan dia suasana. Jadi suasana ini pun digunakan oleh para sahabat. Mereka ini memperkukuhkan yang telah beriman dan sentiasa berdakwah. Dalam kehidupan kita ni sebenarnya tugas dakwah ni ialah tugas kita semua. Bukan tugas ustaz saja, bukan tugas imam saja, Bilal saja, AJK saja, tidak. Ini tugas kita bersama. Sama-sama kita memeriahkan, sama-sama kita makmurkan tugas dakwah. Dakwah ni asalnya kita bergerak menarik orang yang belum beriman, orang kafir lah katanya, kepada beriman. Itu dakwah. Selepas mereka dah didakwahkan, dah masuk Islam dah, mereka ni kena ditarbiahkan, dididik, diajar Qurannya, diajar sembahyangnya sebagainya. Itu dakwah, dia tarbiah, dididik. Jadi antara dakwah dengan tarbiah ni, mana dakwah fokus utamanya ialah kepada orang yang belum Islam kepada Islam. Baik, apa yang berlaku pada Nabi bila dakwah itu kuat berlaku di kalangan masyarakat, maka Islam itu lebih selamat dan lebih kuat. Tapi bila dakwah itu sudah tidak berlaku, maka orang tak ramai masuk Islam, menyebabkan ramai orang yang tidak Islam. Maka yang ramai tidak Islam akan memusuhi Islam. Itu kelemahan, kerugian kita di situ. Kalau kita dakwah dia masuk Islam, dia menjadi berapa ramai orang Cina, orang India masuk Islam, dia banyak membantu kita. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, banyak pula dia menentang kita. Macam-macam tentangan dia kepada Islam.
Jadi bismillahirrahmanirrahim. Surah Abasa, nama dia pun Abasa. Tapi dalam Abasa itu bukan nama orang. Dan bahasa Arab Abasa ni maknanya dia berpaling, Nabi berpaling dan agak mencemikkan sikit muka, masam muka sikit lah, macam tak berapa setuju lah. Setuju. Abasa, nabinya macam watawalla, dan nabinya itu maknanya berpaling muka, masam. Tawalla berpaling. Dari segi tajwidnya, kalau ada syaddah dan juga ada tanda lentang tu panjang, lebih pada maksuli, lebih pada maksuli 3, 4, 5 lah. Abasa wa tawalla. Tu dia. Kemudian ayat kedua, anja'ahul a'ma. Nabi yang buat macam tu maknanya bermasam muka dan berpaling apabila dia kata nun mati pula. Kalau tak ada tanda mati, kita dengung sama ada dia jadi ikhfa ataupun dia nak jadi idgham. Tengok keadaannya. Itu pun kita ulang kaji juga ni. Jadi kita tajwidnya nak menghadapi Ramadan, kena belajar. Kalau kita tidak nak baca Quran, belajar tajwid ni hukumnya sunat. Tapi bila dah kita baca Quran, belajar tajwid, kita menggunakan tajwid itu hukumnya wajib lah. Jadi kalau bacaan salah, dapat dosa. Kalau bacaan betul, dapat pahala. Itulah. Mana kita kena sentiasa baik belajar dan mengajar Quran. Diikhfa. Ja'ahul a'ma. Nabi berpaling muka, nanti masam sikit suasana Nabi, muka Nabi tu dapat dilihat ni. Bulu orang yang berada sini, apabila datang seorang yang buta, datang seorang yang A'ma tu orang yang buta. Maksud di sini Abdullah ibn Maktum, sahabat Nabi juga, dia masuk Islam tapi dia buta. Jadi dia tak tahulah apa yang berlaku, Nabi buat apa dia tahu. Tapi yang dia tahu Nabi ada. Bila dia tahu Nabi ada, dia pun bergeraklah kepada Nabi, kepada tempat Nabi tu. Tapi Nabi pula, bila masa itu pula Nabi tengah duduk dakwah, nak ajak pembesar-pembesar Quraisy ni masuk Islam. Tu dakwah tu. Jadi bila datangnya Abdullah bin Abdul ni, jadi ada macam saya gangguan lah sikit pada Nabi nak dakwah pada orang kafir ni, ketua-ketua kafir ni. Ini kira kalau dia masuk Islam ni, kira bagus ni. Itu dia. Tapi datang Abdullah ni, semacam sedikit mengganggu lah. Tapi sebenarnya tidak. Dia mungkin Allah dah doakan, sebagainya, doa sebagainya, supaya pelancaran berlaku pada Nabi dalam bidang dakwah. Tapi bukan Allah bermaksudnya nak halang tugas Nabi, tak. Cuma dia ada hal sikit, dia nak jumpa Nabi, nak tanya satu hal, itu saja. Jadi dalam ayat 3 ni dia kata wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika. Dan apakah kamu mana tahu? Ada ditanya Nabi. Ayat ni betul khusus betul pada Nabi, khususnya pada Nabi dan umumnya pada kita semua. Umum pada umat. Khusus pada Nabi. Turun mana? Kalau kata ka tu engkau ya Muhammad. Mana khusus lah. Tapi bila dah Nabi dah terang kepada kita, peristiwa dah berlaku kepada umatnya, para sahabat, para tabi'in, pada kita, untuk kita semua. Kau tahu tak kamu semua, kata la'allahu yazakka. Mudah-mudahan dia datang tadi, Abdullah tadi nak jumpa dengan Nabi tadi, untuk peringatan baginya. Mana nak tanya sesuatu, nak perjelaskan sesuatu, mungkin nak tanya hukum ke, nak tanya ilmu ke, nak tanya apa. Ada tujuan Abdullah tadi datang kepada Nabi. Jadi sebab tu Allah tanya, kamu tahu tak ya Muhammad, apa yang dihajati oleh Abdullah tadi untuk kebaikan dia? Apa untuk kebaikan dia? Memanglah bila kita tanya dapat kebaikan. Ataupun dalam ayat yang keempat ni dia kata au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra.
Dan maknanya bila dah beritahu atau bila dapat berjumpa Nabi, dia dapat peringatan daripada Nabi. Bila dia tanya, Nabi jawab. Fatanfa'ahu, maknanya ada banyak bermanfaat. Peringatan-peringatan itu banyak bermanfaat. Sebab itulah kalau kita kata dalam majlis-majlis ilmu, bila ada seorang itu bertanya, seorang tanya macam Abdullah ni, dia tanya Nabi, dia tanya di sana, sekurang-kurangnya ulama kata ada 4 pihak. 4 pihak yang dapat manfaat daripada persoalan tersebut. Sebab itu kena, kalau ada soalan tanya, kalau tak ada soalan tak payah tanya. Itu dia. Bukan soalan nak menguji, tapi soalan nak tahu betul. Bila seorang itu tanya, yang pertama, orang yang bertanya itu dapat jawapan. Tak tahulah jawapan macam mana. Dia puas hati tak puas hati itu cerita lain kan. Tepat tak tepat cerita, tapi dia dapat sesuatu. Yang kedua, orang yang ditanya dapat memberitahu apa yang dia tahu pada persoalan tadi. 2. Jadi yang tanya dapat, yang ditanya pun dapat, ustaz yang tanya pun dapat. Yang 3, orang yang mendengar, dia tak tanya pun, tapi dia dengar. Dia dengar soalan macam ni, ustaz jawab macam ni. Dia tak tanya pun, tapi dia dapat manfaat sebab dia dengar dalam peristiwa tersebut. Yang keempatnya, orang yang tak ada dalam majlis tu pun, tapi kita yang ada dalam majlis ni beritahu kepada orang lain. Lepas ni pergi kedai kopi, lepas tu di kedai kopi tu kita beritahu kawan-kawan kita, kawan kita, tadi kat surau tadi begini lah, ada soalan, ada orang jawapan gitu. Jadi semua tahu 4 pihak ni akan dapat jawapan. Tapi dengan baiklah, perjalanan tu dengan baik, bukan kerana nak uji ke, bukan kerana nak mempelecehkan ke ataupun sebagainya. Jangan. Kita maknanya dapatkan ilmu yang betul untuk dipanjang-panjangkan lagi. Lepas tu orang yang keempat tu, hasil pada orang yang ketiga, pertama, kedua, ketiga ni, dia panjangkan lagi ke tempat lain, maka kita dapat apa? Macam kita balik ke rumah, kita beritahu anak kita, keluarga kita, pergi pejabat beritahu kawan-kawan kita. Jadi semuanya mereka, pihak yang keempat ni dapat manfaat daripada yang tadi. Au yazakkaru. Dia au tu mana ataupun maknanya tadi pada Nabi sendiri dapat Allah tanya dia. Tu. Supaya dapat peringatan tadi, ataupun maknanya daripada peristiwa tersebut, maknanya dia akan dapat peringatan. Ini khusus berlaku ayat 1 sampai 4 ni, berlaku antara Nabi dengan Abdullah bin Maktum. Ini khusus. Tapi Quran ni bukan khusus macam tu. Dah untuk Nabi, untuk Abdullah dah selesai, kita tidak terlibat apa-apa tak. Jadi kita pun sama juga. Jadi mana usaha-usaha yang menjalankan dakwah ataupun ahli qaryah ke ataupun siapa saja yang berlaku dalam proses ini, biar masing-masing mendapat pengajaran. Mana kalau ustaz tu dia sedang mengajar, ada orang tanya soalan, tengok layan soalan itu dengan betul, dengan baik, beri dapat manfaat pada semua pihak, biar semua pihak dapat manfaat. Berlaku pada Nabi dengan Abdullah itu. Tapi dalam sekarang ini berlaku dalam keadaan kita proses belajar mengajar, ataupun sedang makan nanti ke, sedang minum ke, ataupun sedang berjalan. Itu ustaz tadi sebut macam ni, macam mana. Itu dia punya proses. Jadi semua pihak mendapat pengajaran. Jadi daripada ayat 1 sampai ayat 4 ada saya masukkan dalam WhatsApp tu. Sebenarnya daripada surah ini ada paling kurang lah saya tengok di situ dalam tafsir, ada 6 perkara penting yang nak disampaikan oleh Quran kepada kita. 6 perkara penting. Saya dah masuk itu 4. Ada lagi 2 di bawah tu, ayat-ayat yang kemudian tu tentang kehidupan. Nanti kita mungkin sampai masa yang kita sebut. Ini yang pertama. Jadi daripada ayat 1 sampai ayat 10, satu tajuk, satu perkara yang disebut. Maknanya Allah sebut bahawa suasana yang berlaku ini dalam dakwah ni kena betulkan dia punya mindsetnya, dia punya suasana. Kena faham betul bacaan suasana keliling.
Dia panggil apa ni? Environment dia, environment. Kena tengok environment. Dia punya keadaan ni. Baik itulah. Mana kalau pendakwah dia kena faham suasana keliling. Sebab kalau kita dakwah di Malaysia dengan orang Cina, dengan orang dia lain. Kalau kita dakwah di Amerika ataupun di orang putih ataupun sekarang di Eropah lain. Lain itu dia. Jadi berbeza. Yang sekarang ni yang saya tengok perkembangannya sangat pesat selain pada di Eropah sekarang. Di Eropah pun hebat juga. Perubahan daripada masyarakat Kristian kepada Islam tu hebat betul. Sebab dia faham betul. Baca Quran, baca Taurat, baca Bible, dia banding-bandingkan, bincang-bincang. Quran betul. Masuk Islam. Jadi sekali kalau orang tak ada asas, maknanya kalau orang Buddha, kalau Hindu payah sikit. Kalau orang Kristian lebih senang sebenarnya. Tapi kadang-kadang lebih payah juga. Orang Kristian pun lebih payah juga. Jadi tengok keadaan dakwah. Maknanya dakwah ni wajib, dan kita membantu orang yang melakukan dakwah tu wajib juga. Wajib bantu. Bantu dengan diri sendiri, bantu dengan wang ringgit, atau membantu dengan apa saja. Itulah kita membantu. Sekarang dakwah di Filipina, setakat pengalaman saya lah, satu dakwah yang berkembang pesat lah, yang pesat. Orang masuk Islam di sana, kita di sini nak tarik seorang masuk Islam, 2-3 orang nak masuk, payah kan. Kalau orang Cina, dia orang asli pun payah. Tapi pergi sana, orang syahadah masuk Islam tu beribu-ribu. Mana setiap hari tu 200, 100, 300 setiap hari. Mana berapa ribu dalam seminggu tu 1000. Bergantung pada kita dai ni yang buat usaha tu. Sehingga dia tanya, bila nak datang kampung saya pula? Apa begitu? Bila mana kalau pergi kampung dia sah 100% masuk Islam. Begitu. Jadi dalam kehidupan kita ni, dalam kehidupan kita, maknanya yang pertamanya soal akidah lah. Yang tu utama akidah. Yang kedua ibadah khusus seperti solat, puasa, zakat dan haji. Yang ketiga ibadah umum, muamalat, munakahat, jinayah. Maknanya muamalat tu kerja kita lah. Kerja buat kita, mana apa kerja kita nak dapatkan rezeki yang baik. Dan itu muamalat. Munakahat, keluarga pun nak ambil perhatian juga. Itu dia. Dan yang kelimanya jinayah kenegaraan, kejiranan dan kenegaraan. Kita kena ambil hal juga. Bukan nak melakukan kempen-kempen pilihan raya, tak. Jadi kita nak ambil hal jiran kita sebelah bagaimana, negara kita bagaimana, negeri kita bagaimana, pejabat kita bagaimana, supaya semuanya itu dapat ikut mana perintah Allah SWT. Dan yang keenamnya ialah dakwah tadi. Tugas kita itu dakwah. Tugas kita dakwah. Maknanya kalau kita tak buat di sini, ada orang buat di luar, kita support mereka, bantu mereka, itu dakwah kan. Dan yang kelimanya ialah, yang keenam, yang ketujuhnya tarbiyah tadi. Maknanya yang belum Islam, kita dakwah dia supaya masuk Islam. Kena ada usul dia. Sebab bila umat Islam meningkat dari segi bilangannya, maka gangguan pada Islam itu makin berkurang lah. Tapi kalau ramai orang yang kafir daripada orang yang beriman, itu gangguan dia besar. Jadi dengan hanya melakukan dakwah boleh mengurangkan orang kafir dan menambah bilangan orang beriman. Kemudian orang yang beriman pula untuk menaikkan, untuk memperelokkan kehidupan mereka, maknanya mereka kena ditarbiahkan lah. Macam kita ni, proses masjid surau ataupun majlis-majlis ilmu merupakan proses tarbiyah, mendidik. Macam ni, kita didik dan mendidik antara satu sama lain. Jadi itu suasana. Jadi itu berlaku pada Nabi dengan Abdullah ibn Maktum, seorang sahabat Nabi, buta pula dia baru masuk Islam, nak tanya tentang agama. Tapi yang keduanya ialah orang-orang yang hebat. Orang hebat. Orang dia sebut ni, Nabi melakukan dakwah kepada pembesar Quraisy.
Dia sebut ni, amma manistaghna. Okey. Tu. Baru masuk waktu Isra'. Isra' masuk waktu, kita tak boleh sembahyang terus. Sembahyang sunat Isra' ni dia akan berlaku 15 minit kemudian. Mana kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Dan dalam Isra' ni dia lepas ada masuk dia ada lebih kurang 15 minit juga. Lebih kurang lah 15 minit. Ini mana setengah jam lah. Padahal ni setengah jam. Kalau setengah jam nanti habis lah. Maknanya 15 minit masuk waktu Isra'. Disunatkan sangat sembahyang sunat Isra' ni. Fadilatnya dapat pahala haji dan umrah secara sempurna. Itu dia. Itu besar. Jadi kita pun berhenti bila masuk Isra' nanti kita berhenti lah. InsyaAllah. Kita sama-sama solat Isra'. Habis di situ dulu lah. Kita tangguh kemudian. Kemudian ni yang Nabi Adam, yang kaya, amma mim syadah wajibal gunah, mim syadah num syadah wajibal umah. Wajib dengung. Jangan kita tak dengung amma manistaghna. Amma manistaghna tak dengung. Amma satu alif amma manistaghna urut mak. Dia antara hukum dengan tajwid ni ni makhraj urut. Makhraj urut penting sebab membetulkan bacaan kha, qa, ka, ta, to, uzo, za, za. Jadi kena betulkan ni. Betul makhraj itu baru betul makna. Kerana barulah berarti kalau kita baca Quran makhraj tak betul, makna lagi. Jadi betulkan. Jadi berbeza. Berbeza besar. Jadi amma manistaghna. Adapun orang yang kaya-kaya tu, mana orang kafir Quraisy, yang Nabi nak sedang dakwah ni, fa anta lahu tasadda. Mana Nabi mereka ini belum tahu lagi nak beriman tak beriman, belum tahu lagi. Tapi Allah bin Maktum tadi memang dah beriman dah. Cuma Allah dia tak tahu suasana berlaku. Dia tak nampak kan. Nabi duk cakap dengan siapa. Dia tak nampak suasana. Jadi dia pergi tanya Nabi. Kalau kita tengok mengganggu lah kan. Tapi sebenarnya tak apa. Fa'antalahu ta'ala. Nabi pun tidak pasti juga sebenarnya. Dakwah dia berhenti sekejap. Dia pergi pada Abdullah Maktum. Dia jawab soalan Abdullah Maktum. Tak menghalang sebenarnya. Fa'antalahu ta'ala. Wa ma alaika alla yazakka. Padahal tidaklah kau ya Muhammad, maknanya mengganggu peringatan tadi. Alla yazakka maknanya tak pasti lagi dia nak akan beriman ataupun dia tidak beriman. Walaupun kamu sedang dakwah, dia nak ajak dia beritahu gini, sedang dakwah orang Quraisy tak tahu, tak pasti. Jadi tak apa, tinggal sejak ini layanlah kepada Abdullah ni. Kita pun sama. Kalau ada orang tanya, layan dulu sejak, tengok macam mana kan. Layan sana, layan dengan terbaik. Dengan terbaik. Mungkin kita minta maaf sejak lepas ni kita beritahu. Boleh juga. Ataupun soalan macam mana? Gini, kita beritahu sekarang jawapan. Terpulanglah suasana. Terpulang pada suasana. Itu dia kata. Wa amma man ja'aka yas'a. Tapi sedangkan dia kata wa min syadha. Mim syadha nun syadha wajibal guna. Wa amma man ja'aka yas'a. Sedangkan orang yang datang pada kamu tadi, iaitu Abdullah Maktum tadi, dalam keadaan maknanya nak cepatlah, nak segera. Dia kata potong lain lah. Kita kata Nabi dah cakap dengan orang lain, dia potong lain. Kalau kita kata tapi dia tak nampak. Jadi mungkin ada alasan yang kukuh saja. Dan dia pun ada soalan nak tanya. Dia pun telah beriman. Sedangkan yang Nabi layan jadi belum beriman lagi. Wa huwa yakhsha. Dan dia ni telah pun beriman dan telah pun membina keimanannya, ketakwaannya pada dia. Takut dah yakhsha tu. Mana dia dah membina diri, dah takut daripada Allah. Orang kafir Quraisy tu belum takut pada Allah lagi. Yang Nabi dakwah tu.
Fa anta anhu talaha. Sedangkan kau yang Muhammad pada masa itu macam mengabaikan. Mana talaha tu mana abaikan sikit, mana tak indahkan aja. Kan macam sebut Nabi bahasa wa tawalla. Nabi berpaling dan bermasam muka. Itu tu Nabi tegur Nabi. Bukan tegur Nabi saja, tegur kita semua supaya maknanya kita bermuamalah dengan baik pada orang lain. Tu ke oleh kawan-kawan kita ke, orang yang tanya ke, kepada ustaz ke, kepada siapa-siapa saja, mana kita layani dengan baik. Lepas tu fa anta lau taqadda fa anta anhu talaha. Habis kat 10 Kemudian daripada ayat yang 10 ni, mana daripada kisah ini yang berlaku, dakwah yang berlaku ini, dakwah ni sangat penting. Pak Nabi datang seorang. Bila Nabi buat dakwah, lakukan dakwah ni, bila lakukan dakwah, maka ramailah para sahabat masuk Islam. Awalnya majoriti orang kafir Quraisy di Mekah, tapi akhirnya pada tahun yang ke-10 ke-8 Hijrah, Mekah jadi bandar raya Islam. Sebab apa? Dakwah. Nabi dakwah, sahabat masuk Islam, dakwah lagi. Yang bawa Islam, dakwah lagi. Sahabat dia kata, saya bawa masuk Islam. Tugas utama saya selain pada akidahnya, ibadahnya, terus dakwah juga. Dakwah lagi. Jadi orang ni bawa tarik berapa orang masuk Islam, ni tarik masuk Islam, akhirnya ramai Islam. Tapi kalau dia tidak dakwah masa itu, dia biarkan masuk Islam, dia diam je. Jadi tidak bertambah umat Islam, tak bertambah. Bila tak bertambah, musuh yang ramai. Ini bila dakwah bertambah, musuh makin kurang. Akhir sekali semua masuk Islam. Yang menentang Nabi itu, Nabi dakwah dia, yang keras masuk Islam. Okey. Walaupun Abu dia menentang tu, dia tak terima dakwah, tapi didakwahkan dia sampai dia masuk Islam. Tu. Yang tak masuk Islam diperangi sampai dia mati. Orang yang ini kau tak masuk Islam, mati. Lalu masuk Islam. Antara bila dah masuk Islam, dia pun jadi kuat. Masa di Umar Al-Khattab, dia cari Nabi, nak bunuh Nabi. Tapi dengan dakwah yang Nabi buat, bila dia jumpa Nabi, ataupun dia jumpa Fatimah dia dulu, Fatimah tu baca Quran, dia ambil Quran, dia baca Quran, lepas akhir sekali dia cari Nabi, bukan nak bunuh, tapi dia nak masuk Islam. Jadi dakwah ni penting. Jadi proses ni, ayat 1 sampai ayat 10 ni, proses dakwah yang berlaku semasa Nabi dulu, dan juga kita kena lakukan ini masa kita meneruskan dalam kehidupan kita ni. Dan yang diingatkan oleh Quran, layani dengan baik. Sama ada orang miskin ke, orang susah ke, orang kaya ke, orang berpangkat ke, orang yang dah okey ke, terus kena terus dakwah dan tarbiyah. Dua-dua kena masuk. Jadi tadi pukul 8.30, bukan 8.7, 45 lah. InsyaAllah. Orang dah masuk, insyaAllah. Kita berhenti 10 minit lagi. Lebih kurang. Jadi peringkat yang kedua dalam surah ni, bahasa ni, yang pertama tadi dakwah. Dakwah. Sama ada pada yang telah Islam, sebagai tazkirah, bagi peringatan. Yang kedua pada orang yang kafir lah. Pemimpin Mekah untuk mereka ni masuk Islam. Pelbagai cara yang Nabi buat bagaimana nak mereka ni masuk Islam. Ada seorang tu Nabi pergi ziarah dia maki hamba Nabi. Nabi dengar saja. Lepas tu Nabi balik. Lepas tu besok Nabi pergi lagi, dia maki hamba lagi. Pada lusa dia pergi lagi, bawa makanan. Makan, maksudnya dia tinggal makan, maki hamba lagi. Akhir sekali Nabi pergi, dia tak ada. Mana pergi ni? Tak ada. Ada orang cerita dia sakit. Nabi masuk ziarah, baca doa. Lepas tu dia sembuh. Dia pergi ziarah lagi, dia maki hamba lagi. Kita kalau maki hamba sekali dua tu pergi, tak pergi dah. Taubat tak pergi dah. Jadi maknanya
dakwah ni perlu kepada ketahanan. Nabi lah. Lepas tu Nabi ajar kita bagaimana ketahanan dakwah. Para sahabat pun lakukan apa yang Nabi buat. Tabi'in pun buat apa yang Nabi buat, yang sahabat buat. Sehingga sampai sekarang mana ramai di kalangan kita, tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita yang meneruskan dakwah ini atau berjamaah-jamaah yang meneruskan ini khususnya untuk melakukan dakwah ini. Sehingga seluruh alam ini berkembang dan ramai di kalangan mereka masuk Islam. Kita ni tak dapat nak pergi sama, bantu mereka, sumbangan kepada mereka. Jadi dalam ayat yang ke-11 yang 11 sampai yang ke berapa ni? Yang tadi yang ke-22, yang 11 ke 22. Ini suasana kehidupan. Suasana kehidupan. Kalla innaha tazkirah. Kalla ni bahasa Arab maknanya dia tak ada lah terjemahan aku tu. Kalla tu tidak lah kan. Sekali-kali tidak ada, tidak. Mana apa yang berlaku tu dia kata inna nun syadah pula. Tadi mim syadah, nun syadah tu. Kalla innaha. Tadi dengung. Kalau kita baca kalla innaha tazkirah tu tak ada dengung. Jadi kita kalla innaha tazkirah. Bukan begitu dia kata. Sesungguhnya yang berlaku ini ialah peringatan. Antara Nabi dia dakwah dia, antara Nabi dengan Abdullah bin Maktum, Nabi dengan pembesar Quraisy yang berlaku dakwah ni, dan tarbiyah itu ialah mana sebagai peringatan bagi kita semua. Tazkirah subuh lah, tazkirah zuhar, tazkirah peringatan peringatan bagi kita. Kepada siapa? Faman syaa dzakar, bagi orang yang nak kepada peringatan. Itu dia. Macam Abdullah bin Maktum nak pada peringatan dia jumpa Nabi. Tapi pembesar Quraisy dia tak ada. Itu dia. Jadi ini pun penting. Faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah. Peringatan tu daripada mana? Bukan daripada nabi-nabi reka, tak. Kita pun tak boleh reka. Fi suhufin mukarramah, peringatan itu, tazkirah itu daripada suhuf-suhuf yang mulia. Mana Quran lah. Dia kata peringatan itu daripada Quran. Ini pun kita peringatan daripada Quran. Bukan saya cakap ni, Quran yang cakap. Saya pun baca, faham dan menyampaikan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan membaca, faham dan juga menyampaikan pada yang lain. Itu dia. Fi suhufin mukarramah, pada suhu yang mulia. Sebenarnya bersama-sama dengan turunnya manusia, Allah tidak tinggalkan manusia itu dengan panduan. Suhuf ni, Quran ni, kitab ni panduan pada manusia. Orang yang dapat panduan ni selamat dunia akhirat dia. Orang yang tak balik, tak tengok pada panduan ni, sesat dia. Tak. Orang dulu suhuf lah. Yahudi, Nasara, Taurat, Injil kan. Tapi umat Nabi Muhammad, mak kita kan Quran. Suhuf mukarramah ni mana Quran? Kena balik pada Quran. Tak tahu makna pun kena belajar. Itu dia. Di mana Quran ni dia kata marfu'atin mutahharah. Marfu'atin mutahharah. Dia kalau kita kena senang tadi bunyi macam mutahharah kan. Macam sebenarnya kita jaga sikit, dia akan jadi mutahharah. Tak jadi mutahharah. Kalau kita tak jaga dari segi fasahah dia tu, dia akan jadi mutahharah. Dia tak jangan berhenti gitu. Mutahharah jadi. Mutahharah. Ta tu kena jaga juga. Tu. Fi suhufin mutahharah, mutahharah. Tu. Marfu'atin mutahharah. Tu. Maknanya Quran itu memang tertinggi lah. Marfu'ah tertinggi dan bersuci dia daripada segala mana ubah. Macam kitab Taurat Injil dah diubah, tak bersih dah. Tidak mutahharah dah, tidak. Dia telah diubah oleh padri-padri mereka. Tapi kita Islam, Quran, sejak daripada Nabi dulu baca sampai ulama kita sekarang kita baca pun sama. Tak berubah-ubah. Ada orang cuba nak ubah pun tak jadi. Itu dia. Hebat. Kemudian bagaimana dia tu boleh bersih suci itu?
Sebab dia melalui malaikat Jibril. Biaidi safarah. Melalui tangan-tangan safarah ni maknanya utusan Allah lah, malaikat Jibril. Okey. Safarah. Kalau kedutaan tu safarah nama dia, kedutaan. Itu safarah. Maknanya kita nak berurusan dengan dia. Jadi Allah nak berurusan dengan manusia. Allah tidak, maknanya Allah nak datang macam mana kita pun tak. Jadi Allah jadikan malaikat tu yang menguruskan daripada Allah tu pada manusia. Itu dia safarah. Tu biaidi safarah, melalui tangan-tangan yang bersih lah, malaikat-malaikat. Di mana malaikat ni dia kata kiramim barar, mulia dan taat pada Allah. Malaikat pun tak ubah sedikit pun Quran tu. Dan juga maknanya Quran ni mana solid asal daripada dulu dia. Kemudian manusia yang dapat peringatan tadi kan, yang jadi beriman baik tu, maknanya jadi beriman bagus. Tapi kalau tak jadi beriman celaka dia. Dia sebut celaka. Orang Quraisy ni faham lah celaka. Orang yang beriman baik, orang yang tidak beriman celaka. Sebab tu dia sebutnya qutilal insanu ma akbar. Qutila ni dibunuh asalnya. Tapi celakalah orang kafir ma akbar, apa dia kufurkan. Dia tak beriman. Dia mana kufur? Dia sembah berhala, dia sembah jin, dia sembah hantu apa kan. Dia sembah tok nenek. Tu dia kata celakalah. Yang bagusnya dia beriman. Min ayyi syai'in khalaqah. Jadi manusia tu daripada apa diciptakannya? Kalau kamu sembah berhala aku jadikan kamu, atau kamu yang menjadikan berhala? Kamu sembah jin, kamu benar tak jin siapa? Kalau kamu Allah, Quran menceritakan Allah ni siapa? Terpincinya sifat-sifat Allah, kejadian Allah. Bagaimana ulama mengupaskan Allah ni siapa kan? Jadi sesuai kita menyembah Allah. Allah menjadikan kita, menjadikan alam ini, menjadikan makanan-makanan untuk kita, hidup kita dan mati kita. Itu dia. Dia kata min ayyi syai'in khalaqah, daripada apa yang diciptakan. Min nutfatin khalaqahu faqad. Kita ni diciptakan daripada nutfah. Asalnya daripada titik mani. Mana antara ibu bapa kita jadi mani. Sebab Allah boleh buat kun fayakun, buat gitu. Tapi Allah ni detail. Sebab bila dikaji oleh bidang kedoktoran kesihatan, detailnya kejadian Allah. Mula-mula jadi macam ni, mula nutfah, mula jadi mudghah, kemudian jadi macam ni, jadi sehingga dia dilahirkan. Jadi satu kejadian yang sangat menakjubkan. Kalau ada kun fayakun terkejut kita. Tak, Allah jadikan detail satu proses tu satu-satu. Kita sendiri sebagai ibu bapa, kita tak tahu proses tu berlaku. Ibu dalam perut dia pun dia tak tahu juga berlaku macam mana kan. Lelaki perempuan pun tak tahu. Tapi Allah jadikan proses tu, maknanya min nutfatin khalaqahu, dia jadi faqaddarahu. Allah tentukan lagi. 2 bulan macam ni, 4 bulan macam ni, 6 bulan macam ni, 9 bulan nak lahir macam ni. Tu. Faqaddarahu, mana Allah takdirkan dia. Summa sabila yasara, kemudian Allah beri hidayah jalan untuk dia hidup di dunia macam mana. Ada Qurannya, ada panduannya, ada akidahnya, ada ibadahnya, ada muamalatnya, ada jinayatnya sebagainya, ada dakwahnya. Summa sabila yasara. Summa amatahu fa akbar. Kemudian pada hidup dah, beriman ke tidak beriman, dia dimatikan. Kena ingat ni. Summa amatahu, kemudian kalau nak beriman pun mati, tak beriman pun mati, kafir pun mati, mukmin pun mati. Tapi yang pentingnya, apa kamu nak bawa berjumpa Allah. Fa'akbarahu, lalu dikuburkannya. Mati dikuburkan. Kemudian akhir sekali, summa iza sya'an sarah. Kemudian apabila dia kehendaki, Allah kehendaki, ansyarahu, Allah akan bangkitkannya. Maknanya maksudnya gini, bukan dia bangkit tak bangkit tak. Dibangkit itu mengikut kehendak Allah, bukan dia mengikut kehendak kita. Bila bangkit, bila kiamat, tak tahu. Tapi perkara itu akan berlaku. Yang penting kita jangan tanya bila berlaku kiamat. Tapi yang kita kena tanya, apa persiapan kita untuk kiamat.
Macam anak-anak kita biasa sekarang biasa ni minggu depan SPM apa ni. Jangan tanya bila biasa, tak payah tanya. Tapi yang penting apa persiapan kamu tentang biasa. Apa persiapan yang kamu buat tentang biasa. Kau dah okey. Kau tak itu kena belajar lagi, kena kelas tambahan lagi sebagainya. Sama juga dengan kita manusia ini. Jangan tanya bila berlaku kiamat, tapi tanya apa persiapan kita ni. Kiamat tu matilah. Jangan tanya bila mati. Tak payah tanya bila mati, itu ketentuan Allah. Tapi yang kita kena siapkan sebelum mati, apa persiapan yang kita kena buat. Di segi akidahnya macam mana kuat lah. Di segi ibadahnya, semayang puasa betul lah. Puasa dah sempurna. Semayang dah sempurna dah betul lah. Tu penting tu. Dan segi yang lain pun kita bersedia juga. Apa tanggungjawab kita yang kita telah buat, apa tanggungjawab kita yang kita belum buat, yang kita kena buat, kena buat. Apa yang kita kena minta istighfar lagi dengan Allah, apa yang kita minta maaf sama kita, suami isteri terutamanya, kena banyak minta maaf antara satu sama lain. Dan begitu juga dengan sama-sama kita kena bermaaf-maafan antara satu sama lain. Supaya kita ni bersedia untuk mati. Maksud bersedia untuk mati itu bukan tu buat kombo. Bersedia bersiap dengan persiapan bekalan-bekalannya. Macam kita nak pergi musafir lah. Nak pergi haji, nak pergi umrah. Kita dah siap berapa beg kita nak bawa. Kan? Kita bawa satu beg tu, nak pergi sana dalam 40 hari je. Tapi kalau nak pergi selama-lamanya, segala-gala kena bawa. Segala-galanya bawa. Itulah. Mari kita buktikan summa iza sya'an syarah. Kalla lamma yaqdi ma amara tu kita bawa pada akan datang nanti insya-Allah. Jadi sebagai kesimpulannya, yang pertama dakwah kena teruskan dalam kehidupan kita, tarbiyah pun kena teruskan juga, belajar mengajar kena teruskan, dan juga Quran utama. Quran kena utamakan, baca, faham dan amalkan, sebarkan. Dan satu lagi, ini kehidupan ni pentingnya. Bawa mati akan mati. Yang penting dia kata, apa yang akan kita bawa, kita nak guna selepas dah mati. Apa amalannya yang kita akan guna selepas mati. Bila nak jumpa dengan Allah. Jadi itulah. Jadi itu menjadi pemikiran kita bersama. Mudah-mudahan Allah beri kita kebaikan-kebaikan daripada kita membaca Quran, peringatan-peringatan ini. Saya juga mendapat peringatan daripada Quran ini. Mudah-mudahan peringatan itu baik untuk kita semua. Jadi dah masuk dah lebih lah. Jadi yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Yang kurang sendiri boleh ditegur kalau silap-silap dan sebagainya. Mudah-mudahan yang kita dapat semua yang baik gitu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu karim ala alihi washabihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak dan cucu kami, dosa kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, sempurnakanlah baca Quran kami untuk kami dapat membacanya pagi, petang dan malam kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahim, mudahkan juga bagi kami ya Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan khususnya dalam bulan Rajab ini, bulan Sa'ban nanti, dan sepenuhnya sampai kami berada dalam bulan Ramadan nanti ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami daripada kaum iblis dan syaitan, kejahilan dan kemaksiatan. Ya Allah, ya Arhamar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika wa karamika ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Salam dah masuk dalam 10 minit insya-Allah. Masih ada 10 minit yang kurang.